Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mungkin tidak ada yang sedang menonton pada pagi ini, tapi tak apalah, saya nak mulakan juga bercerita. Mudah-mudahan sekejap lagi adalah yang datang. Tu ada seorang nampak. Dan bolehlah yang lain-lain melihat rakaman selepas ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Apa yang nak dikongsikan pada pagi ini adalah kisah yang sangat menarik, iaitu kisah perkahwinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang gadis Yahudi. Bukan gadis ya. Dia bukan gadis lagi, dah berkahwin lah sebelum Rasulullah. Maknanya wanita ya, seorang wanita Yahudi. Alhamdulillah dah ada 4 orang. Assalamualaikum. Jemputlah kawan-kawan. Jom kita dengar cerita. Boring kan duduk rumah. Ustazah pun selalu keluar je kan, ceramah sana sini. Jadi bila terkurung, ya Allah akbar, rindu pada kawan-kawan, sahabat-sahabat. Jadi sebab itulah ada masa suka nak kongsi cerita. Jadi Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada sahabat yang nampak kat situ. Azizah Yahya, ni selalu ada ya, InsyaAllah. Dan lain-lain lah ya. Jadi ni cerita tentang perkahwinan Nabi dengan wanita Yahudi. Kita selalu dengar pasal Aisyah, selalu dengar tentang Khadijah, yes? Dan mungkin jarang kita dengar tentang isteri yang seorang ni ya. Iaitu nama dia Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Di mana Huyai bin Akhtab ini kiranya ketua kabilah Bani Nadir, kabilah An-Nadir, satu kabilah Yahudi. Dan bondanya pula daripada kabilah Quraizah. Jadi dia bertemu 2 kabilah Yahudi, iaitu Bani Nadir dan Quraizah. Dan ayah ni je ni kira bukan sebarangan lah, antara ulama Yahudi yang dihormati di kalangan kaumnya. Sofiyah menceritakan bagaimana permusuhan ayahnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya sendirilah, masa tu beliau masih kecil. Dia kata dia ni anak manja yang paling disayangi oleh ayah dan pakciknya. Dia kata kalau anak-anak lain datang, mereka tak begitu beri layanan kalau ada Sofiyah. Mereka akan mengutamakan Sofiyah. Wallahu alam lah, mungkin dia seorang kanak-kanak yang pintar, yang mungkin comel ke apa kan. Dan dia sebutlah bahawa dia ni seorang wanita yang pintar dan punya comel. Itulah mungkin menyebabkan ayah dia dan pak saudara dia pun sayangkan dia lebih daripada anak-anak yang lain. Jadi dia menceritakan apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Quba, maknanya daripada Mekah ya, mula-mula kan Rasulullah singgah di Quba dulu sebelum masuk Madinah tu. Quba iaitu perkampungan Bani Amru bin Auf. Jadi ayah dia dan pak saudaranya disebut, nama pak saudaranya adalah Abu Yasir bin Akhtab. Ini adik-adik ayah dia lah. Jadi dia kata mereka pergi pagi hari, maknanya hari tak cerah lagi. Ya, hari tak cerah lagi. Okey, waalaikumsalam Rohani dan Yati. Alhamdulillah ya, ada peluang kita nak dengar cerita pagi ni ya. Mungkin panjang sikit cerita ni.
Okey, jadi ayah dia dengan pak saudara dia ni pergi orang kata apa, mengendap sejak pagi-pagi hari lagi ke Quba ni nak mengendap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hari tak cerah lagi. Dan balik pula dah maghrib. Jadi dia kata mereka balik dalam keadaan macam muram, ya, macam penat, muram, tak happy. Dan dia kata aku berlari ke arah mereka sebagaimana biasa kalau jumpa mereka berdua. Sofiah pergi berlari ke arah mereka, mereka akan peluk, belai dan macam itulah, macam layan budak-budak. Tetapi petang tu bila mereka balik masa tu, macam tak happy tu, muram je. Bila Sofiah berlari ke arah mereka, mereka tak hirau pun, tak pandang pun. Jadi kemudian aku dengar pakcik aku cakap, dia kata pakcik aku cakap pada ayah aku, Ahwa, betul ke tu? Betul ke tu? Jadi maknanya betul ke dia ni Muhammad yang kita ada apa ketahui selama ni? Ayah dia jawab, na'am wallah, betul lah tu, demi Allah kan, dah betul lah tu dia Muhammad. Kemudian pakcik dia tanya ayah dia lagi, kamu tahu dengan sifat-sifat dia semua? Ayah dia kata, ya, yakin dah. Kan sebab sifat-sifat Nabi SAW itu telah dijelaskan dengan terperincinya di dalam At-Taurat. Jadi bila dia tengok tu kan satu hari dia mengendap tu, jadi pakcik dia kata, betul ke tu yang kamu tahu dalam Taurat tu? Betul ke sifat dia? Ayah dia kata, betul. Jadi pakcik dia pun tanya ayah dia, famadza fi nafsika minhu? Jadi kalau dah tahu, dah kenal tu, jadi apa yang ada dalam diri kamu tentangnya, tentang Muhammad tu, jadi sekarang apa yang kamu rasa? Lebih kurang itulah bahasa mudah kan. Jadi sekarang apa yang kamu rasa, apa yang ada dalam diri kamu tentang Nabi tu? Kata ayah dia apa? Ada watuhu wallahi ma baqaitu. Memusuhinya demi Allah selagi aku hidup. Macam itulah. Jadi maknanya bukanlah dia tak yakin Nabi Muhammad itu Nabi, tapi makin yakin, makin benci, makin memusuhi. Jadi itu cerita Sofiah sendiri tentang permusuhan ayahnya yang sejak mula Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya. Dia bukan saja dengar cakap orang, dia pergi mengendap sendiri, tengok sendiri, nak pastikan dia betul ni Muhammad ni. Dah pasti dah betul, terus ya makin kejat permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Dan mengikut riwayat yang lain, Abah Yasir ni, pak saudara dia, lain pula sikap dia. Jadi bila dia tahu Rasulullah datang ini, dan dia dah pergi dengar tu kan, dan dia tahu dah sikap Huyai ini memang memusuhi, dia pergi jumpa kaum dia, orang Yahudi lain, yang bawah-bawah lah kan, mereka kedua ni macam ketua lah, ya kan. Dan Huyai ini memang ulama lah di kalangan Yahudi. Jadi Abu Yasir ni berkata kepada kaumnya, ya kaum, ati'uni, wahai kaumku, dia kata, taatlah aku, ikut aku. Fa inna Allah qad ja'akum billadhi kuntum tantazirun. Sesungguhnya Allah telah bawa kepada kamu orang yang kamu tunggu-tunggu. Fattabi'uhu wa la tukhalifu. Ikutlah dia dan janganlah jangan ingkari dia. Jadi dan maknanya dia terbuka dan dia yakin itu Nabi, dan dia mengajak kaumnya ikut Nabi. Dan dia pun nasihat kepada Huyai ini. Dia kata apa? Dia kata, ya benar wahai anak mak aku, maknanya adik-beradik lah kan. Ati'ni fi hadzal amr
waqsini fi masyi'ta ba'dah. Ikutlah aku tentang hal ni. Maknanya berimanlah dengan Muhammad tu. Dan yang lain-lain tu kamu tak nak ikut aku, tak kisahlah. Ya. La tuhlik, janganlah kamu memilih kebinasaan. Jadi itu nasihat Abu Yasir, Pak Saudara Sofiah, kepada ayah dia, ayah Sofiah. Tapi itulah, ayah Sofiah ni kekal dengan permusuhannya, sehinggalah ya beliau diusir dari Madinah dan berkampung di Khaybar. Okey. Jadi itu latar belakang Sofiah, keturunannya, keluar ayahnya macam mana. Jadi berlakulah peperangan Khaybar ya, dan berakhir dengan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak cerita detail lah pasal perang Khaybar ni, nanti lain kali lah pula tapi sekarang kita nak fokus kepada perkahwinan Nabi dengan Sofiah. Jadi bila kalahnya Yahudi di Khaybar tu, askar-askarnya terbunuh, dan termasuk yang terbunuh ni adalah suami Sofiah. Ya, Sofiah ni dia pernah berkahwin, ya, dia pernah berkahwin 2 kali. Dia pernah berkahwin 2 kali. Mana pula nama suami dia? Ya, suami pertama tu Salam, maknanya seorang yang hebat jugalah, dari pahlawan yang hebat juga, dan juga seorang penyair. Tapi dia berpisah, kemudian dia berkahwin pula dengan seorang yang hebat juga, pahlawan yang hebat juga dari kalangan kabilah dia tu, dan nama dia Kinanah, dan terbunuh dalam peperangan tu. Ya, terbunuh dalam peperangan Khaybar di tangan orang Islam. Jadi masa tu mereka baru saja berkahwin. Okey, mereka baru saja berkahwin. Jadi ramai tentera terbunuh dan Yahudi telah tewas. Maka orang Islam dapat ghanimah yang banyak, dan juga tawanan-tawanan yang agak ramai dari kalangan lelaki dan wanita. Jadi pada masa itu tawanan-tawanan ini dijadikan jadi hamba lah ya. Tawanan itu maknanya cara muamalah ketika itu maknanya kalau pihak yang menang dapat menawan tentera musuh, maka tawanan itu menjadi hamba. Jadi selesai peperangan itu, maknanya Sofiah ni antara tawanan lah ya, antara tawanan perang Khaybar tu. Jadi biasalah dibahagikan tawanan ini kepada para tentera. Datanglah seorang tentera bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi ya. Kalbi ke Kalabi, saya pun tak tahu nak baca yang betul ya. Jadi Dihyah ni minta dengan Nabi seorang tawanan wanita. Dia nak seorang tawanan wanita. Jadi Nabi suruh pergi ambil lah. Maknanya mereka berada di satu tempat lah. Dia pergilah ambil seorang wanita, seorang tawanan wanita. Ahlan wa sahlan ukhti Ustazah Siti Rohani. Itu siapa, Nazim Abdullah. Yang ni Ustaz tak kenal lah kan. Ni Siti Rohani Ustazah kenal tu, tegur tu. Okey, jadi dia pun pergi ambil Sofiah. Dia pergi ambil Sofiah. Jadi dia bila dia ambil Sofiah, ada seorang lelaki, dia nampak jadi seorang lelaki ni salah seorang lelaki ni nampak dia ambil Sofiah. Maka lelaki ni memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Nabi Allah, anda nak bagi Sofiah ni kepada Dihyah. Dia kata Sofiah ni anak ketua kabilah. Kan, seorang berkedudukan. Ayah dia ketua. Suaminya pun orang hebat. Jadi maknanya dia seorang yang orang kata status sosialnya tinggi ya. Jadi tak sesuai dengan Dihyah ni.
Jadi dia kata Sofiah ni dia kata tidak sesuai kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dengar pandangan sahabat ni, dia pun suruh panggil Dihyah, suruh Dihyah pulangkan Sofiah dan ambil tawanan yang lain. Ya, sebab tawanan itu akan jadi hamba, ya. Kalau nak jadikan hamba, nak kahwin. Jadi bayangkan ni Pak Uti suka dengar ni, ya. Pak Uti tak ada ya pagi ni. Okey, jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarik ambil balik Sofiah, dia mendengar pandangan sahabat tadi? Sebab ni sebenarnya Imam Nawawi dan Ibnu Hajar pun memberi komen tentang ni. Maknanya Islam ni dia menghormati kedudukan seseorang, ya, memelihara status sosial seseorang. Maknanya seorang yang dia mempunyai kedudukan yang baik sebelum Islam, maka selepas dalam Islam pun sepatutnya kedudukan itu diberikan penghormatan, dijaga, malah biarlah lebih baik lagi. Janganlah kata dahlah asal daripada dia macam anak raja lah kan, puteri, seorang puteri, tiba-tiba bila di tangan orang Islam dia jadi hamba, kan tak sesuai. Dan kalaupun kata dia ambil jadikan isteri pun, dia mungkin tidak akan secocok, ya, tak ada cocok sebab perbezaan status sosial antara Dihyah dengan Sofiah. Dan kata ini komen-komen daripada ulama lah, termasuk Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Dan satu lagi dia kata Ibnu Hajar, orang seperti Dihyah ni ramai, maknanya setara dengan Dihyah ni dari kalangan tentera Islam. Sedangkan wanita seperti Sofiah ni tak ramai. Yalah, kalau anak raja, takkan semua anak raja kan. Jadi maknanya kalau sekiranya Dihyah dapat Sofiah, nanti apa kata tentera-tentera lain yang sebaya, yang setara dengan Dihyah tu, mereka tak dapat Sofiah. Jadi suatu keadaan yang mungkin menimbulkan rasa tak puas hati di kalangan tentera lain, Allah alam. Dan sebab manusia itu tetap manusia kan. Jadi yang paling sesuai mengambil Sofiah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Rasulullah melihat Sofiah, maka Rasulullah beri pilihan, ya, pilihan kepada Sofiah sama ada nak masuk Islam ataupun nak kekal sebagai Yahudi, ataupun nak jadi hamba, kan, nak kekal jadi hamba di kalangan orang Islam. Jadi Sofiah mestilah memilih Islam. Macam mana dia pilih Islam? Sebab dia dah dengar ada cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayahnya dan pak saudaranya masa dia kecil. Jadi maknanya sebenarnya itu benih permulaan untuk dia mengenali siapa Rasulullah dan apa dia Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bagi tawaran, kalau dia nak memeluk Islam, maknanya Rasulullah akan membebaskan dia, memerdekakan dia dan mengahwininya. Dan pembebasan itu, kemerdekaan itu sebagai mas kahwin. Jadi Rasulullah bayar mas kahwin kepada Sofiah, iaitu bayar dalam bentuk memerdekakan dia daripada perhambaan. Jadi Sofiah pun terima dan Rasulullah berkahwin dengannya. Assalamualaikum Ukhti Dr. Naimah. Lama tak jumpa, ya. Ustazah nampak nama, Ustazah tegur lah siapa-siapa yang Ustazah teringat tu, ya. Yang tak tegur tu bukanlah tak nak tegur, tapi yelah sebab tak berapa kenal dan mungkin belum pernah jumpa, ya. Sorry ya kalau yang Ustazah tak tegur tu. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Sofiah. Masa mula-mula berkahwin, ya, Rasulullah nampak di matanya ada lebam. Di matanya ada lebam. Jadi Rasulullah tanya ni, apa kesan lebam ni kat mata ni? Jadi Sofiah jawab,
sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya sebelum tentera Islam menyerang Khaybar ni, dia bermimpi. Masa tu dia baru kahwin. Dia mimpi bulan dia kata tercabut dari tempatnya. Macam mana Jadi yang sekatnya dia mimpi bulan tu jatuh dari langit dan timpa atas riba dia. Bulan jatuh ke riba kan, dengar cahaya-cahaya ni. Bestnya kan. Kita selalu dengar seperti bulan jatuh ke riba kan. Rupanya Sofia dah dapat dah yang mimpi bulan jatuh ke riba. Okey, jadi dia pun cerita kat suami dia. Suami dia kata apa? Engkau berangan nak kahwin dengan Raja Madinah tu. Dia kata engkau berangan nak kahwin dengan Raja dari Madinah. Sebab suami dia dah tahu dah tentang angkatan tentera Islam yang akan datang tu. Jadi dia pun geram kan. Dia ingat isteri dia saja-saja berangan nak kahwin dengan Raja Madinah tu. Maksud dia Rasulullah lah. Dia pun lempang isteri dia. Itulah sampai lebam muka. Dan bila kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih ada lebam tu. Itulah maknanya tu orang kata kisahnya wanita dilayan, dikasari ni bukan satu kisah baru ya. Sekarang ni pun sekarang ni masih berterusan. Dan kita sahabat-sahabat perasan tak sekarang ni sedang kempen hentikan keganasan terhadap wanita kan. Tengok gambar profil Ustazah tu pun kan, hentikan keganasan terhadap wanita. Jadi maknanya kita nak cerita bahawa episod keganasan terhadap wanita ni bukan perkara baru. Dan malangnya dia masih berterusan sampai sekarang. Setelah datangnya ajaran Islam yang memang sangat-sangat memberikan penekanan terhadap layanan yang baik terhadap wanita ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok yang seterusnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati Sofiah ni. Okey. Dah kahwin. Jadi kita tahu antara hikmahnya itulah, maknanya nak memelihara status Sofiah yang berasal daripada wanita bangsawan, wanita atasan, ketua kaum, macam puteri lah kan. Jadi Islam memelihara kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengahwininya. Ia tidak membiarkan ia dikahwini oleh orang biasa. Ini bukanlah maknanya Islam ni memandang tinggi kepada kedudukan tu, tapi maknanya perkahwinan ni, Pak Uti beritahulah, kalau Pak Uti ada ni boleh komen lah kan. Perkahwinan ni sangat penting, dijaga keseimbangan tu kan. Keseimbangan antara suami dan isteri, sebab perbezaan kedudukan sosial ini boleh menjadi sebab kepada berlakunya keretakan dalam rumah tangga. Dan Ustazah kata ini pun dah disebut oleh Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar dalam ulasan mereka. Okey. Dan ini antara kisah-kisah yang kita boleh ambil pengajaran ya dalam sepanjang perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiah. Kan kita tahu kan, Yahudi ni memang nama yang buruk lah kan di kalangan orang Islam. Dan dalam Quran pun banyak cerita tentang keburukan perangai bangsa Yahudi ni. Jadi ni perempuan Yahudi jadi isteri Nabi kan. Dan Nabi ni pula ramai isteri daripada bangsawan Quraisy kan. Jadi maknanya perasaan pandang hina, pandang rendah pada Yahudi tu adalah ya di kalangan orang Islam. Jadi apalagi kalau madu-madu ni kan. Okey, jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Sofiah dan dia dapati Sofiah sedang menangis. Tu Rasulullah tanyalah, kenapa menangis? Jadi sebenarnya Sofiah ni
tahu keturunan dia sebenarnya daripada cucu Nabi Harun alaihissalam, ya. Maknanya dia jalur dia daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Okey, jadi bila Sofia sedang menangis, Rasulullah SAW tanya, kenapa menangis? Jadi apa Sofia jawab? Dia kata, Hafsah binti Umar. Dia kan isteri Rasulullah juga kan. Kan tu bangsawan Quraisy juga kan. Hafsah ni orang Quraisy yang yalah ada kedudukannya Umar kan, sebelum masuk Islam kan, seorang yang berkedudukan juga. Jadi Hafsah kata, Hafsah pula. Yalah, Sofia cerita, Hafsah kata apa? Dekat Sofia. Dia kata kamu anak Yahudi. Kan, jadi sebab tadi Ustazah kata Yahudi itu kan nama yang tak baik kan. Yalah, Quran banyak cerita perangai buruk orang Yahudi. Jadi sedihlah dia kan, seolah-olah merendahkan dirinya, menghinanya. Jadi Nabi jawab apa? Nabi pujuk Sofia. Dia kata kamu ni anak Nabi kan, sebab dia kan anak Nabi Harun kan, kira keturunan Nabi Harun. Jadi ayah kamu Nabi, pak saudara kamu Nabi kan, adik-beradik Harun kan Musa. Jadi Musa tu macam pak saudara dia lah. Dan sekarang kamu isteri Nabi, isteri Nabi. Jadi maknanya mana lagi kedudukan yang lebih tinggi? Ayah Nabi, pak saudara Nabi, suami pula Nabi. Jadi dia kata, apa lagi yang Hafsah nak rasa dia lebih tinggi dari kamu, Masya Allah kan. Jadi terubatlah hati Sofia. Jadi maknanya walaupun orang nak hina dia sebagai Yahudi, tapi itu bangsa kan. Tapi kedudukannya rupanya banyak kelebihan yang ada padanya. Dia keturunan seorang Nabi, kemudian pak saudaranya pula Nabi, dan dia Allah izin menjadi isteri Nabi pula. Kemudian Nabi nasihatkan kepada Hafsah, ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Jadi berhentilah mencela sesama sendiri berdasarkan kepada bangsa kan. Jadi jahat macam mana pun bangsa kita, tidaklah bermakna kita jahat kan. Masing-masing ada orang kata apa, nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kisah. Okey, alhamdulillah bertambah juga yang sedang mendengar. Kalau nak komen apa-apa, komen lah. Ini Arifah Ruslan, Ainah Tabici, alhamdulillah, ahlan wa sahlan semua. Okey, seterusnya kisah Nabi pergi buat haji kan. Nabi pergi buat haji sekali je kan, haji wada tu. Jadi memang Rasulullah SAW bawa isteri-isterinya bersama. Jadi dalam perjalanan untuk ke Mekah tu, tiba-tiba unta Sofiah ni tergelincir, jatuh. Padahal dia naik unta, dia kata wa kanat min ahsanihinna zuhran, maknanya unta tu dah elok dah, tapi tak tahu macam mana unta tu kemalangan. Jadi jatuhlah. Tapi dia tak cakap lah pula Sofiah ni ikut jatuh, tercedera ke apa. Tapi maknanya unta tu tergelincir dan jatuh. Jadi orang pun bagi tahulah Rasulullah kata Sofiah ni kemalangan. Macam itulah, ada aksiden sikit, unta dia rebah ke apa kan. Dia Rasulullah datang tengah menangis. Itulah kan, puteri dia manja kan. Jadi dia menangis. Rasulullah pun sapu air matanya, Masya Allah. Itulah kan betapa layanan mesra Rasulullah SAW kepada isteri. Datang tak adalah kata, Allah itu pun nak nangis kan. Bukannya cedera pun apa, tak ada kutuk-kutuk apa. Jadi Sofia menangis, Rasulullah cuma mengelap air mata. Dan pujuk-pujuk pun dia macam dia orang kata apa, macam terpujuk duduk nangis juga kan, duduk nangis. Jadi bila melihat keadaan Sofia ni macam stres sebab untanya rebah tadi, Rasulullah SAW perintahkan rombongan tu supaya berhenti. Sebenarnya itu tak termasuk dalam plan nak berhenti pun kat situ. Tengok Rasulullah kan, kerana seorang isteri kan, maknanya
Allahu Akbar. Dia tak ada kata, kamu ni kan menyusahkan orang nak pergi jalan, kan? Waalaikumsalam Julie. Kan, jadi kita tengok macam mana Rasulullah dengan prihatin pada isteri, seorang wanita. Tak ada nak kata, kamu ni teruklah kan, orang nak berangkat ni, kamu buat hal pula kan menyusahkan orang. Tak ada, ya Allah, sahabat mana nak cari suami macam ni. Ini yang kita nak ni. Kan bila kita kata nak contohi Rasulullah SAW, tengoklah cara Nabi SAW. Ini asalkan suami je orang je kan, nak mentang-mentang lah kawam kan. Jadi tengok cara Rasulullah SAW tunjuk contoh. Jadi Rasulullah perintahkan rombongan itu berhenti. Jadi dah berhenti ni, pasanglah kemah. Jadi kebetulan sebenarnya hari tu giliran Sofia. Giliran Sofia. Jadi dah pasang kemah tu, setiap orang satu kemah lah kan, isteri-isteri Nabi. Jadi sepatutnya isteri Nabi tidur di kemah Sofia lah ya pada hari tu. Jadi dah berhenti tu, Sofia pun dia rasa dah bersalah. Kerana dia orang terpaksa berhenti. Orang terpaksa berhenti. Jadi dia takut nanti apalah Nabi ni rasa kat dia kan. Takut dia rasa menyesal pula. Dan dia rasa macam tak sedar hati lah. Nanti takut Nabi, yalah, kata apa kat dia kan. Maknanya dia pun fikir macam mana dia nak senangkan hati Nabi supaya Nabi tak marah. Ada juga tu. Ustazah kita, Ustazah Zaitun, ahlan wa sahlan. Okey. Jadi dia kata apa? Dia takut. Dia pun fikir macam mana nak senangkan hati Nabi SAW. Dia tengoklah tu kan. Tak adalah ambil kesempatan seronok kan. Tak ada rasa bangga kan. Nabi sayang aku buat hal sikit, dia suruh orang lain berhenti. Tak ada pula macam tu kan. Lepas tu dia pula rasa bersalah dan dia fikir pula macam mana nak senangkan hati Nabi ni. Apa dia buat? Okey, tengok apa dia buat. Dia pun pergi ke kemah Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun pergi jumpa Aisyah. Dia kata, Aisyah, dia kata, kau tahu kan, aku memang kalau boleh tak nak orang kata korban lah giliran aku kepada siapa-siapa kan. Ni malam ni giliran aku kan. Ahlan wa sahlan, Prof Jasni kita, Hajah Jahani kita, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ya. Okey, dia kata, Aisyah kau tahulah kan. Yalah, siapa-siapa pun mana nak korbankan giliran kita kepada madu lain kan. Ni bahagian kita ni. Tapi tengok Sofia, sebab dia dah rasa bersalah, dia takut Rasulullah marah, dia nak cari jalan supaya Rasulullah tak marah dia. Dia pergi jumpa Aisyah. Dia kata, Aisyah, kau tahulah aku ni memang tak nak lah bagi giliran aku pada sesiapa. Tapi dia kata, malam ni aku nak bagi giliran aku pada engkau supaya Rasulullah senang hati. Tengok, dia orang pun iktiraf Rasulullah paling sayang Aisyah. Jadi dia nak kerana apa, Rasulullah dah layan kerenah dia, sekarang dia nak berkorbankan giliran dia supaya Rasulullah gembira, nak bagi giliran dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni sahabat kita dari Perak. Okey, jadi Aisyah pun apa lagi kan. Dia pun ambil lah tudung dia. Dia pun sembuh-sembuh dengan minyak wangi. Tengok tu nak pergi jumpa suami. Kan, sembuh-sembuh dengan minyak wangi. Pakai baju dia, pakai tudung dia. Dia pun pergilah ke kemah Rasulullah SAW. Kemah Sofiah tadi ya. Tempat Rasulullah SAW. Jadi maknanya Sofiah tidur kat kemah dia lah. Kemah Aisyah. Jadi dia pun pergi. Aisyah pergi ke kemah Rasulullah SAW. Dia buka pintu kemah tu. Rasulullah nampak. Apa hal Aisyah? Bukan giliran kamu malam ni. Kita tengok dalam perjalanan pun Rasulullah SAW buat giliran. Dia kata, apa hal Aisyah? Ni bukan giliran kamu.
Aisyah kata, Aisyah apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Inilah kelebihan kurniaan Allah yang Allah boleh beri kepada siapa yang dia kehendaki. Itulah maknanya Aisyah rasa ini satu anugerah Allah kepadanya. Jadi Rasulullah mana nak tolak lagi dapat Aisyah kan? Sebab dia memang yang dia paling sayang. Tengok masa dia sakit pun kan, dia isteri-isteri lain dapat kenal. Masa sakit tu kan dia bergilir kan, pergi malam ni sampai isteri dia rasa alah Rasulullah ni mesti dia suka duduk dengan Aisyah je ni. Jadi mereka semua pakat-pakat berikan giliran kepada Aisyah. Tak payahlah balik rumah orang lain. Jadi orang lain pakat pergi ziarah Rasulullah rumah Aisyah je. Jadi tu nak cerita mereka semua dapat rasai. Dan mereka memang ialah Rasulullah lah yang mereka dengan baik. Mereka pun mestilah tak ada rasa berat hati kan nak layan Rasulullah dengan yang terbaik. Jadi itulah habislah cerita tu. Jadi apa pengajarannya? Tengok Rasulullah melayan isteri dengan sangat baik sampai dia tak jadikan itu sebab untuk marah Sofiyah ke, padahal dia telah orang kata mengganggu saat perjalanan ke Mekah tu. Jadi tetap juga Rasulullah SAW melayan dengan cara yang terbaik. Pak Utih tak ada pagi ni. Pak Utih mesti suka dengar ni. Sebab apa Ustazah selalu sebut Pak Utih? Sebab sebelum ni Pak Utih yang banyak beri pandangan dan input sesuai dengan kepakaran Pak Utih. Okey. Kemudian bila besok nak berangkat, tak habis lagi cerita tadi rupanya. Besok nak berangkat kan unta dia dah cedera tadi. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Zainab, salah seorang isterinya. Dia kata kepada Zainab, afqiri li ukhtiki Safiyah jamalan. Dia kata bagilah pinjam kepada ukhti kamu Safiyah tu seekor unta. Sebab Zainab ni rupanya dia banyak kenderaan. Dia ada banyak kenderaan rupanya Zainab ni. Jadi Nabi pun minta Zainab supaya beri pinjam seekor unta kepada Safiyah. Zainab jawab apa? Rupanya perasaan tak suka Yahudi ni bukan Hafsah seorang. Zainab pun. Ahlan wa sahlan Ustazah Engku Gaya. Zainab jawab apa? Ana ufkir Yahudiyatak. Kamu nak suruh aku bagi pinjam kepada Yahudi kamu tu? Allahu Akbar. Kasar tu kan. Itu tengok maknanya kadang-kadang ialah manusia kan, walaupun isteri Nabi SAW ada kelemahan, maknanya adalah sifat-sifat kemanusiaannya yang kadang-kadang tak boleh nak kontrol perasaan tu kan. Perasaan tak suka, dah lah orang kata bermadu pula kan, biasalah tu, tak boleh nak elak cemburu ke kan. Jadi dia kata bila Nabi suruh Zainab bagi pinjam kepada Safiyah ni, dia kata Nabi nak suruh aku bagi pinjam kepada Yahudi kau tu. Allahu Akbar. Jadi yang ini memang Nabi marah. Nabi marah. Nabi marah sampai apa? Nabi tak tegur Zainab. Ni Nabi marah sungguh. So bagi pinjam ni cakap macam tu kan. Nabi tak tegur. Zainab ni pun kan sepupu Rasulullah SAW juga kan. Jadi dia pun bangsawan Quraisy. Jadi maknanya orang yang memang berkedudukan kan. Jadi Nabi tak bercakap dengan Zainab sampai ke Mekah, tak bercakap. Hari Mina tak bercakap. Sampai balik ke Madinah, Nabi tak bertegur lagi dengan Zainab dan tak buat giliran. Dia boikot betul Zainab jadi balik ke Madinah sampai bulan Muharram, bulan Safar. Jadi 3 bulan dia tak tegur Zainab, tak buat giliran kepada Zainab kerana satu perkataan yang Nabi tak senang. Mengungkit pasal keyahudian Safiyah. Sedangkan dia sedang berhajat masa tu kan. Apa nak ungkit-ungkit pasal Yahudi ni kan. Jadi marah sampai dah 3 bulan balik ke Madinah, Muharram
Haji tu bulan Zulhijjah kan, balik masih dalam bulan Zulhijjah. Maknanya kita kira 3 bulan lebih lah kan. Sebab hujung Zulkaidah kan perjalanan tu. Balik ke Madinah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai dia kata fa'aisat minhu. Maknanya Zainab pun dah rasa tak balik dah lah ni kan, macam tu lah. Falamma kana syahrul Rabiul Awal, bila masuk je Rabiul Awal, dah habis dah baikot. Yang memang sebenarnya suami tak boleh meninggalkan isteri lebih dari 4 bulan kan. Okey. Dia pun masuklah. Jadi dia pun datang sama Zainab. Jadi sebelum masuk rumah tu, Zainab nampak bayang. Awal macam bayang laki-laki tu. Siapa pula tu kan? Sedangkan Rasulullah tak balik rumah dia. Dia siapa ni? Kan? Lepas tu bila Rasulullah SAW masuk rumah dia, dia pun gembira kan. Rasulullah dah balik, dia kata, apa aku nak buat ni kan? Apa aku nak buat? Nak menunjukkan kegembiraan dia dengan kepulangan Rasulullah SAW. Maknanya Rasulullah dah tak marah dia lagi lah kan. Dah balik, dah jumpa dia. Lalu dia sebenarnya ada seorang hamba yang Rasulullah tak tahu dia ada hamba ni. Jadi kerana untuk menyatakan kegembiraannya, kesyukurannya Rasulullah kembali kepadanya, tentulah dah hilang, dah marah tu, dia pun menghadiahkan hamba itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Ani, apa khabar? Okey. Itu antara kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan isterinya, mengambil hati isterinya, melayan baik isteri-isterinya. Maknanya yang salah ditegur dan dididik. Kita tengok cara sampai, kalau kena didik sampai tak bertegur tu, Rasulullah sampai 3 bulan tak tegur Zainab kan. Tapi kalau Sofiah dengan kata Yahudi tu, perkataannya Rasulullah nasihat, tapi Zainab ni 2 kan. Suruh bagi pinjam tak nak bagi, lepas tu kutuk pula Yahudi. 2 kesalahan. Kita tengok kat situ. Dahlah dalam perjalanan, kan? Okey. Dan Rasulullah mengiktiraf kebenaran Sofiah daripada Zaid bin Aslam. Dia kata ketika Rasulullah SAW wafat, sakit nak wafat, dah sakit teruk tu, Sofiah radhiyallahu anha berkata, wallahi ya Nabi Allah, lawaditu anna ladzi bika bi. Sofiah ni dia kesian tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit ni. Lama ni Huda tanya. Lama 3 bulan. Itulah. Tapi tak boleh lebih dari 4 bulan kan. Kalau hukum ilak tu, bersumpah tak nak dekati isteri, tak boleh lebih daripada 4 bulan. Ni kalau kes biasalah. Kalau seorang suami dia tak nak dekati isteri dia, maknanya dia beri tempoh sampai 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan dia kena balik pada isterinya atau diceraikan. Tak boleh terus gantung, tak bertali lebih 4 bulan. Okey, ni bab lain lah. Bab dia panggil ilak. Ni kita kena belajar lain lah ya. Jadi nak cerita Sofiah ni betapa dia terasa tengok, ya Allah kesian tengok Rasulullah sakit. Dia kata, wallahi lawaditu anna ladzi bika bi. Aku kalau boleh, aku nak apa yang ada pada Rasulullah tu biar kena ke aku. Maknanya dia rasa dia nak tanggung apa kesakitan yang Rasulullah alami itu. Begitu sayangnya, begitu simpatinya Sofiah radhiyallahu anha kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahu tak, isteri-isteri dia macam ejek dia. Alah, betul kata aku. Allah alam lah macam mana dia kata. Tapi dia kata fawamazaha azwaju. Jadi maknanya ada isteri-isteri Nabi macam
ejek pula bila Sofia cakap macam tu. Jadi Nabi dapat tahu bahawa kata-kata Sofia itu macam dipermainkan ke diejek oleh madu-madunya yang lain. Tu Nabi cakap apa? Nabi bagi tahu isteri-isteri lain, pergi berkomor, dia kata. Pergi berkomor, basuh mulut tu. Jadi mereka tanya, kenapa pula nak suruh berkomor? Nabi kata, kamu duk celah Sofia, demi Allah dia benar. Maknanya kata-kata Sofia tu lahir daripada hatinya yang tulus ikhlas, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia kata, ya Allah, aku bercita-cita demi Allah, kalau aku bercita-cita kalaulah apa yang ada pada Rasulullah tu biarlah aku yang rasa. Jadi wallah alam, mungkin isterinya tak rasa sampai ke situ kan, dan memang pun tak boleh kan, macam ujian yang Allah dah bagi pada seseorang tu, mana boleh kita nak ambil letak kat kita kan. Tapi maknanya begitu tulusnya hati Sofia kepada Rasulullah, dan Rasulullah iktiraf, innaha la sadiqah, sesungguhnya dia benar. Dia benar. Jadi Rasulullah suruh isi-isinya yang ejek Sofia tu suruh berkomor. Pasal mulut, mulut uduh. Ada juga ya tu kan. Jadi maknanya inilah yang kita belajar tentang kemanusiaan manusia. Manusia ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi dengan sedikit kelebihan sedikit kelemahan tu janganlah kita hina pula kan. Tapi kita mengiktiraf bahawa mereka adalah manusia. Okay, dan kalau mereka manusia, maknanya Rasulullah pun manusia lah kan. Baru ni kan duk viral Rasulullah ni DNA kosong lah, apalah. Allahu Akbar, macam-macam kan cerita-cerita mengarut ni. Tapi itulah masyarakat kita, kadang yang mengarut-ngarut macam tu senang pula nak percaya kan. Okey, tak apa. Okey, habis tentang tu. Kemudian kita tengok pula selintas lalu kehidupan Sofia selepas Rasulullah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Sofia radhiyallahu anha dia kata seorang yang pintar, seorang yang penyabar, seorang yang berhati mulia, dan dia tetap istiqamah berpegang teguh dengan ajaran Islam ya. Tak goyahlah daripada wanita Yahudi kan, tetap dengan Islam ya. Diriwayatkan bahawa ada seorang hamba, dia pergi mengadu kat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia pergi mengadu, dia kata Sofia tu duk puja hari Sabtu kan, hari kebesaran Yahudi tu ya Sabtu kan. Sofia tu masih duk sukakan hari Sabtu. Dan dia masih berhubung dengan orang Yahudi. Ini dia kata memburuk-burukkan Sofia lah kan. Maknanya dia masih nak membesarkan hari Sabtu, kemudian duk buat hubungan dengan orang Yahudi. Jadi Umar panggil Sofia, kan, Umar panggil Sofia. Jadi dan Umar tanya, betul kan ni apa yang diceritakan oleh hamba ni? Sofia jawab, adapun hari Sabtu, fa inni lam uhibbuhu mudzu abdalanillahu bihi yaumal jum'ah. Aku tak pernah suka lagi hari Sabtu sejak Allah gantikan aku dengan hari Jumaat. Jadi sejak dia masuk Islam dan dia tahu kebesaran hari kebesaran Islam adalah Jumaat, dia tak ada dah ingat Sabtu dah lah. Tak ada ingat Sabtu dah kan. Dia dah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hari Jumaat. Maknanya dia dah ganti dengan Islam kan. Tak adalah maknanya dah ingat Sabtu sebagaimana yang di hari kebesaran Yahudi lagi. Adapun Yahudi kan, aku ada hubungan kerabat dengan mereka kan, darah daging. Jadi dia kata aku memang menghubungkan silaturahim dengan mereka kan, sebab yelah dia daripada bangsa Yahudi,
takkanlah anak 3 akan teruskan. Jadi ada kaum kerabat dia, sepupu sepapak dia, saudara dia apa semua. Jadi memang dia buat hubungan silaturahim dengan mereka. Jadi tak ada apalah kan. Lepas tu dia tanya jariah tu. Dia kata, "Ma hamalaki ala ma sanati?" Apa yang menyebabkan kamu pergi mengadu memburukkan aku pada khalifah tu? Jawab jariah kata apa? Syaitan. Maknanya dia yang dihasut syaitan. Yang perasaan benci ke Yahudi tu kan dalam diri seorang hamba macam tu pun tak boleh nak padam, ya, sampai dia pula pergi buat cerita, buat mulut mengadu pada Sayyidina Umar memburukkan Safiyah. Jadi Safiyah tanya, kamu kenapa buat macam tu? Apa hal kamu ni? Jadi jariah tu pun, hamba tu pun mengaku bahawa dia buat macam tu bukan apa, benci kan, syaitan yang hasut. Jadi Safiyah kata, kalau macam tu pergilah, aku bebaskan kau. Jadi dia bebaskan hamba tu. Jadi kita tengok macam mana sucinya hati Safiyah tu, ya, tak ada dendam. Maknanya orang buat salah kat dia, yang buruk-burukkan dia pula kurniakan kebebasan kepada hamba tu, masya-Allah, ya, radhiyallahu anha. Dan sampailah ke beliau hidup agak mana umurnya agak panjang. Beliau wafat pada tahun berapa ya? Tahun 50 Hijrah. Ya, semasa pemerintahan Muawiyah. Jadi maknanya beliau sempat berdepan dengan fitnah terhadap Uthman, ya. Jadi ketika rumah Uthman dikepung, ya, dikepung dan dihalang daripada makanan dan minuman kepada Uthman ni. Masa tu Safiyah ni kan, orang tarik dia supaya bersama dengan puak-puak pemberontak ni. Dia menolaknya, ya, sebaliknya, ya, beliau berusaha, ya, daripada rumahnya ke rumah Uthman ni secara sorok-sorok menghantar bekalan makanan dan minuman kepada Uthman. Tengok, ya, bagaimana pengorbanan Safiyah, ya. Beliau tidak berganjak pendiriannya daripada mengiktiraf keabsahan, kan, kewajipan taat, dukung khalifah Islam, ya, dalam keadaan fitnah begitu. Tentera-tentera atau para pemberontak memboikot Uthman, mengepung rumah Uthman, menghalang makanan dan minuman sampai ke rumah Uthman. Tetapi Safiyah tetap teguh berdiri bersama Uthman, dan beliau, ya, berusaha menghantar bekalan makanan dan minuman ke rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi begitulah, ya, kisah seorang wanita Yahudi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat penghormatan, menjadi isteri kepada Sayyidil Mursalin di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi apabila mendapat cahaya Islam, kita tengok bagaimana beliau berdiri teguh bersama dengan kaum muslimin, menghayati akhlak Islam dan membantu saudara-saudara yang dalam kesusahan. Bukan Uthman kan bukan saja saudara, kan, seorang khalifah yang dilantik secara sah oleh umat Islam. Okey. Jadi itulah sedikit kisah hidup salah seorang daripada Ummul Mukminin yang mendapat penghormatan ataupun yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi khairul Khatamul Anbiya wal Mursalin, untuk mendampingi Nabi Allah yang terakhir, makhluk Allah yang terbaik, ya, menjadi contoh teladan kepada kita, sama ada pada diri Rasulullah SAW sendiri itu dah tentunya, dan juga pada pribadi isteri-isteri yang dididik oleh baginda, ya. Jadi
janganlah pula ingat yang lain tak boleh dicontohi macam Hafsah, walaupun tak dia adalah kelemahan dia kutuk Sofiah Yahudi ataupun Zainab tadi, tapi mereka juga banyak kelebihan-kelebihan lain ya. Mungkin kita ada masa kita bercerita tentang mereka pula, insya-Allah. Dah berapa lama ya Ustazah berborak ni. Alhamdulillah adalah beberapa orang yang turut bersama. Mudah-mudahan masa yang sahabat-sahabat ambil untuk dengar Ustazah bercerita ni tidak sia-sia. Kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala teguhkan iman kita dan himpunkan kita bersama dengan mereka yang Allah cintai ini, ya Rasulullah dan ahli keluarganya. Ya, mari kita akhiri dengan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.